صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni insya-Allah dengan izin Allah dan taufiknya kita sambung pengajian kitab kita, kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang membahaskan persoalan-persoalan dan juga perbahasan ilmu fiqh dalam bab ibadat. Jadi pada pengajian lepas kita berhenti pada tentang cara yang suci daripada perkara yang suci daripada najis ya. Baik. Masuk okey. Baik. Kita baru pertama ya, masalah tentang apa? Arak kalau berubah menjadi cuka ya. Sudah. Baik, saya baca balik matan ni pada awal, lepas tu kita bahaskan insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun. Alladhi yatuhuru minan najasati thalathatun. Al-khamru idha takhallalat binafsiha wa jildul maytati idha dubigha wa ma sara hiwanan. Baik, maksudnya fasal barang yang menjadi bersih daripada najis itu tiga perkara. Di mana kita sebutkan pada pengajian lepas, najis ni ada benda-benda dia yang dipanggil najis ainiyah. Najis ainiyah macam darah, bangkai, yang keluar daripada kemaluan depan, air kencing dan juga buang air besar tu kan, najis tu. Dan juga segala organ dalam badan kita ni bila dia keluar tu kan, dia duduk dalam, dia tak najis lagi, tapi bila dia keluar dia najis sebab dia jadi macam inilah darah. Baik, contoh apa lagi, dan juga arak najis. Jadi asal dia najis ni dia tak boleh jadi bersih. Kalau dah kata nama dia najis, dia tetap najis sampai bila-bila. Tetapi di sini nak bagi tahu ada tiga perkara yang asal dia najis, dia boleh menjadi bersih. Tiga perkara. Yang pertama disebut arak. Arak kalau sekiranya dia menjadi cuka, tapi dengan syarat dengan sendirinya. Sebab arak asal dia najis. Kalau terkena pada pakaian kita, bukan setakat dia tu, pertama ni arak ni bukan setakat dia minuman yang memabukkan, tapi hukum dia najis. Apa pun sekali jenama dia, beer ke, wine ke, yang yang orang kafir ada minum tu kan, apalah pun nama dia, hak Mat Saleh ke, Cina ke, Hindu ke, hak yang minum nama dia arak, dia memabukkan, maka hukum dia najis, dia haram dan dia najis kan. Jadi dan Nabi SAW sebut pula dalam satu hadis, kullu ma yuskiruhu kathiruhu faqaliluhu haram. Setiap yang kalau sekiranya minum dia banyak tu jadi mabuk, maka sedikit dia pun haram kan. Contohnya kalau seorang tu kata saya minum sedikit dia pun, 2-3 satu cawan kecil sikit, dia kata arak, dia kata mabuk pun, dia kata, tapi tetap hukum dia haram. Sebab kalau minum banyak jadi mabuk. Jadi nak kata tak semestilah mesti dia tu brand dia tu adalah arak, ataupun dia tu semestilah memang dia cecair yang nama dia tu arak kan.
apa saja yang kalau dia berbentuk je cair dan dia memabukkan, maka hukum dia seperti hukum arak dan hukum dia najis. Hukum dia seperti arak dan hukum dia najis. Nampak no? Contohnya macam ayak tapai. Boleh jadi ayak tapai ni dia mabuk kan? Dia mabuk. Tapi Mak Saleh orang Kapiak tu dia tak minum ayak tapai ni, dia tak tahu pun dia, tapi dia kata di satu tempat negara macam kat Sarawak daripada minum. Orang yang bukan Islam lah, orang Iban minum. Maka tak kisahlah dia bukan dibrandkan ataupun dibotolkan sebagai arak, tapi dia memabukkan. Maka hukum dia adalah arak dan najis. Jadi bukan sekat masalah dia tak boleh minum. Tak boleh minum tu satu hal. Dia kalau kena pada pakaian, dia adalah najis. Wajib basuh. Nampak tak? Wajib basuhkan dia. Nampak? Dia najis mutawassitah, najis pertengahan. Najis pertengahan maksud dia wajib basuh dia dengan air. Hilangkan 3 sifat dia, bau, rasa ataupun warna. Bau, rasa dan warna dia mesti hilang. Baik, tetapi arak ni dia boleh bertukar kepada cuka. Nampak tak? Arak boleh bertukar kepada cuka. Sebab arak yang original lah, maksud dia yang asal, sebelum sekarang ni mungkin dia ada masuk dalam lab, dia ada proses dia apa semua. Asal arak orang dulu cara tradisional orang buat, dia perahan anggur asal dia. Asal arak, kenal arak hatta dalam bahasa Arab dia panggil al-khamru. Perkataan al-khamru asal dia tidak digunakan di sisi orang Arab, melainkan arak daripada perahan anggur. Kalau sekiranya mereka buat ayak daripada tamar, manis, ayam manis, lepas tu jadi mabuk sekalipun, mereka asal Arab tak panggil benda tu khamar, tak panggil al-khamr. Dan Allah SWT sebut dalam Quran arak dengan nama khamar. Faham tak? Maksud dia sekarang ni dalam beberapa ayat Quran Allah Taala sebut yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang khamar dan maisir. Khamar maksudnya arak, maisir maksudnya judi. Allah Taala kata qul fihima ithmun kabirun. Katakan wahai Muhammad, pada kedua-duanya ada dosa yang sangat besar. Baik, dalam ayat lain Allah Taala sebut an innamal khamru wal maisiru wal azlamu warijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Ketahui apa hanyanya arak itu dan judi itu dan juga telik nasib dan juga berhala-berhala, semua itu adalah najis dan amalan syaitan. Jadi perkataan yang digunakan dalam Quran dan menggambarkan arak ni adalah al-khamru. Dan asal orang Arab tidak sebut al-khamru, melainkan arak yang sebenarnya diperah daripada anggur. Kalau mereka buat ayak daripada kurma, mereka panggil an-nabiz. Tetapi supaya jangan salah faham bahawa yang diharamkan bukan semata-mata arak perahan anggur. Semua yang memabukkan sebenarnya hukum haram. Sebab tu Nabi kata kullu ma yuskiru kathiruhu faqaliluhu haram. Setiap benda yang banyak dia memabukkan, hatta sikit dia pun hukum dia haram. Dia tak kisahlah perahan anggur ke ataupun buah daripada buah tin ke, buah apa sekalipun, macam ayak tapai tadi kan, pun semua hukum dia arak. Maka hukum dia haram dan hukum dia najis. Hukum dia najis. Baik. Cuma asal dia begitu juga dengan nabis. Nabis ni ayak yang depa campur dengan tamar, kan, kurma. Pertamanya tuan-tuan, kurma ni bukan bahasa Arab tau. Asal kurma ni bukan bahasa Arab. Jadi kalau kita pergi tanah Arab, kalau kita nak beli kurma, yang kata kurma ada tak? Tapi kalau pergi Mekah Madinah boleh, jadi mereka faham dia. Sebab orang Mekah Madinah yang berniaga ni sebenarnya kebanyakan bukan orang Arab pun. Orang Bukhara, orang Bangladesh, orang Pakistan kan, orang Afghanistan. Dan mereka wajib berniaga ke sana tahu beberapa bahasa. Mereka ada sebut kat saya 5 bahasa utama kena tahu. Bahasa Melayu, bahasa selain daripada bahasa Arab kan, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Turki, bahasa Urdu dan bahasa apa dia kata. Maksud dia mereka ni Iran, bahasa Farsi. Hak 5 ni rata-rata orang kerja dekat Mekah berniaga tu semua tahu 5 bahasa ni. Sebab dia orang berniaga, sebab 5 bahasa ni utama yang inilah percakapan orang-orang pergi haji kebiasaan ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak heran tuan-tuan, kalau pergi haji nak beli barang senang kan, dia pun cakap bahasa Melayu. Saya pernah sekali tu saya pergi satu kedai, ni cerita terlajak cerita sikit.
kat Madinah, duk raun-raun kat Madinah bawah tu seorang-seorang. Tiba ada bangla tu, dia kata apa entah. Dia bahasa dia kasar lah. Dia kata beli macam tu lah apa semua kan. Saya pun pergi tengok. Tengok apa? Dia macam tu lah. Tengok apa macam beli lah. Jadi saya pun duk ulang cakap tu, kita pun geram juga kan. Lalu saya kata balik, saya jawab balik dengan bahasa Arab. Saya kata, ya akhi, ma taqul kida, ma taqul hakadha. Dia kata, hadha kalam khashin. Dia kata, bahasa ni kasar, tak patutlah. Saya nak cakap tu sebenarnya cakap elok-elok dengan dia. Sebab kalau tak saya orang Melayu lain, mesti orang pun akan marah kan. Dia kata, apa bahasa dia ni kan. Tengok apa macam tu lah. Saya pun tak ingat apa dia kata, tapi kasar sungguh lah. Saya asalnya nasihat cakap baik, cakap bahasa Arab. Saya kata, hadha kalam khashin ma yaliq. Cakap ni, bahasa ni tak apa elok. Saya kata, ada perkataan yang lebih elok kau cakap. Tiba dia angin dengan saya pula. Bangla. Dia angin. Rupanya dia ingat saya orang Saudi. Yang terperanjat tuan-tuan. Muka macam ni dia pun ingat Saudi. Sebab Saudi, orang Asia ramai. Yang memang tok-tok mereka dulu, yang memang asal, yang dah duduk sana, orang Kedah, orang Patani, orang apa, yang kata ada apa jinsiah Saudi, ada kat Saudi ni ramai. Jadi bila dia tengok saya cakap Arab, dan saya memang boleh lah sikit-sikit lahjah Saudi ni. Sebab guru saya, yang saya walaupun belajar di Sudan, tapi guru saya yang saya rapat, saya duduk dengan dia 4 tahun, saya telaki kitab ni, dia orang Yaman, tapi dia memang membesar di Jeddah. Jadi saya sedikit sebanyak terpengaruh dengan bahasa dia, dengan dia punya lahjah, dialek dia lah, dialek Jeddah. Jadi dia ingat saya Saudi bila saya cakap bahasa macam tu lah kan. Lepas tu dia marah ke saya lebih-lebih. Sebab mereka tak suka orang Saudi. Orang Saudi memang tekan mereka ni lah, tekan ambil peluang semua. Dia marah. Dia kata istibara nak apa macam tu. Lepas tu kita pun gaduh-gaduh sikit kan. Mujur kat tepi tu ada orang Mesir. Orang Mesir ni dia lembut sikit lah. Orang Mesir sebenarnya kasar, tapi hari tu hak yang tu dia baik. Dia kata ma'alish ya am. Dia kata khalas kalau macam okay, settle lah, sorry kata yang tu. Saya kata dah, aku kata kat dia kata kau nak cakap bahasa Melayu tak ada masalah kata, tapi cakap belajar bahasa elok sikit. Yang cakap lagu ni kata, customer lari kan. Tapi dia pelan angin dengan saya. Apa cerita sampai ke situ? Saya tak ingat. Baik nak cerita dia. Allahumma salli ala Muhammad. Baliklah pada asal tadi Arab. Bahasa tu kan. Bahasa Arab ni. Jadi, kurma. Kurma cerita dia. Arab dia sebenarnya tak panggil kurma. Kurma ni asal bahasa Farsi. Dia orang sebut khurma dengan kha. Kurma bahasa Farsi. Farsi ni orang Iran, sebahagian pada Afghanistan ni ada 4 bahasa dia. Pashtun, Farsi, dia ada Baluch, dia ada 4 etnik utama dia. Orang Farsi ni dan bahasa ni, penggunaan Farsi ni luas lah. Iran termasuklah dekat Uzbekistan, Tajikistan, ni dia pun cakap bahasa Farsi. Asal dia kurma tu bahasa Farsi. Arab kalau ikutkan kurma ni dalam Quran disebut sebagai nakhl. Nakhil, pokok kurma tu nakhil. Dalam Quran dalam surah Yasin kan, min nakhilil wa anab. Kan nakhil maksudnya kurma, dan juga anab anggur. Buah kurma ni kalau sekiranya dia baru jadi, dia lembut sikit tu kan, dia ada sebahagian dia keras, sebahagian dia lembut, dia panggil busur. Orang Arab cukup suka hal ni. Saya tak tahulah kot lah hari ni dah ramai dah tukar selera kan, tapi kalau ikutkan dalam kitab-kitab sebut hak tu kurma pada mereka suka, pada yang berkualiti. Kurma yang sebahagian dia tu dia dah lembut, sebahagian tu dia masih keras sikit. Tu dia paling suka part tu. Bila dah betul-betul lembut semua, baru dia panggil rutab. Dia panggil kurma tu rutab. Jadi bila kurma ni dia pun ada proses keringkan untuk tahan lama. Sebab kurma ni dikeringkan tu untuk tahan lama supaya dia pun boleh simpan dan makan untuk ni lah, dia tak rosak. Barulah dipanggil tamar. Kan kalau dah kering dan dia boleh disimpan lama tu, barulah dia dipanggil sebagai tamar, at-tamr. Tu asal dia. Baik. Jadi Arab dulu zaman Nabi SAW, antara minuman yang kira nak bagi manis-manis, ayak sedap-sedap sikit tu, depa akan rendam ayak tu dengan kurma. Lama sikit jadi keluar manis-manis kurma tu kan. Jadi depa akan minum ayak ni, dan ayak ni dipanggil sebagai nabidh.
Tapi Nabi ni dah satu riwayat Sayyidina Anas bin Malik kata Nabi minum hari pertama, kedua, ketiga. Hari keempat dia buang. Sebab hari keempat dia basi. Dia akan jadi arak. Tapi hari pertama boleh lagi. Kedua boleh lagi, ketiga tu boleh lagi. Sebenarnya tengok keadaan lah. Jadi dia berkaitan dengan cuaca apa semua kan. Kita cuaca lembap tak tahulah. Kalau tuan-tuan try rendam kurma kan. Kocok-kocok sikit bagi dia keluar air manis apa semua. Tapi kita ada peti sejuk pun lah. Peti sejuk tak ada masalah kan. Ayak ni bagus. Minuman Rasulullah SAW. Nampak no? Tapi kajian secara saintifik perubatan saya tak tahulah. Tapi kita yakin apa yang Nabi minum, apa yang Nabi makan itu yang terbaik sekali tuan-tuan. Kan? Sebab Nabi SAW diutuskan Allah Ta'ala mengajak kita cara hidup yang terbaik sekali. Itu kita kena yakin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tu Allah Ta'ala kata. Sesungguhnya bagi kamu tu pada Rasulullah SAW tu adalah contoh yang terbaik. Jadi kita yakin dengan ayat Quran ni. Nampak no? Adapun dah discover kajian tersebut proven by science ataupun by lab secara makmal terbukti atau tidak tu, itu cerita lain. Tapi kita sebagai orang beriman yakin ni adalah utusan Allah. Kan Nabi punya perbuatan semua dengan wahyu Allah Ta'ala. Baik, sudah tentu yang terbaik. Baik. Jadi tu nak kata tadi ayat rendaman kurma ni Nabi ni kalau dah lama sangat pun dia berubah menjadi arak. Maka dia jadi haram, dia jadi najis. Haram dan jadi najis. Baik, tetapi arak yang kalau dia asal dia perahan buah, terutamanya buah anggur, bila dia perah-perah, dia akan simpan sampailah ayak ni dia berbuih-buih jadi basi tu, masa itulah dia jadi arak. Tapi kalau sekiranya kurma ni, ayak perahan anggur ni tadi dia tinggalkan lagi, masa jadi proses arak tu dia biarkan lagi lama-lama buih ni akan makin mendap dan akhir kali dia akan bertukar pula sifat dia kepada cuka. Jadi nak kata masa jadi cuka ni hukum cuka bersih. Hukum cuka bersih. Nampak? Jadi nak kata tadi apa? Asal dia tadi dia lalu satu proses jadi arak. Dan arak tu adalah najis. Tapi bila dia terus dia biarkan lagi sampailah dia berubah sendiri, arak tadi tu makin hilang dan bertukar kepada cuka, maka hukum cuka bersih. Ni kat sini yang nak mengatakan bahawa asal dia arak tadi tu najis, tapi bila bertukar menjadi cuka, maka asal najis tadi terus menjadi suci, menjadi bersih. Nampak no? Asal dia najis memang kalau ikutkan najis lah, tapi masalah ni terkecuali. Dan masalah ni terkecuali. Kan? Arak tadi dah berubah menjadi cuka, maka cuka bersih. Boleh makan, boleh minum, tak ada masalah. Kalau kena pakaian pun dia tak perlu basuh sebab dia memang bersih. Walaupun sebenarnya sejarah dia pernah jadi arak. Tetapi dengan syarat. Ada syarat dia. Syarat pertamanya mestilah proses arak ni tadi bertukar kepada cuka tadi, dia proses berlaku dengan sendirinya, bukan dengan campur tangan kita. Faham no? Maksud dia perah ayak anggur tadi, lepas tu letak dalam satu balang ataupun dalam satu bekas ke, satu atap bekas besar sekalipun, macam apa tu, boleh panggil macam apa dia panggil tu, baldi besar tu kan, orang letak arak tu. Okey, dia biar ke situ lama. Orang yang pakar dalam bidang ni dia tahulah. Kemudian dia dah sampai satu waktu dia tahulah. Okey, sekarang ni dia dah lalu dah proses arak tadi, dah dia bertukar menjadi cuka. Maka hukum arak tadi tu ataupun cuka tadi ni dia dah jadi bersih, tak jadi kotor dah ataupun tak jadi najis. Nampak no? Mesti dengan sendiri ni. Tak boleh dia masukkan sesuatu cecair nak bagi cepat jadi cuka ke. Ni tak boleh. Kalau dia buat macam tu, maka hukum dia tak sah. Nampak no? Okey. Saya baca sikit dekat syarah kat sini. Ada beberapa syarat dia. Baik. Ya. Jadi dikatakan sini pertamanya mestilah arak tadi tu bertukar kepada cuka dengan sendirinya, kan? Bukan dengan cara dia kacau ke, dia berubat ke, tu pertamanya. Kemudiannya mestilah tiada apa-apa yang termasuk ke dalam arak tersebut. Contohnya macam ni, kita buh dalam satu bekas. Dalam bekas kan, perah-perahan anggur kita buh dalam satu bekas. Masa kita buh tu, cincin kita terjatuh. Nampak kan? Cincin terjatuh. Tapi tak perasan, tutup bekas. Kita nak buat cuka ni, niat ni bukan buat arak, buat cuka. Kita pun letak.
Katalah kita tahu selepas sebulan dia akan jadi cuka. Kan 2 minggu jadi arak, lepas tu sebulan jadi cuka. Katalah saya tak tahu tempoh ni. Dia buat apa ni agak-agak je. Katalah lepas sebulan tu dia pun buka. Dia pun tuang. Dia tuang tu sekarang jadi cuka lah untuk kegunaan. Tuang-tuang keluar cincin dia. Kata, "Lah, ni cincin duk cari sebulan tak mana hilang kan." Rupanya jatuh macam tu. Apa hukum cuka ni sekarang? Cuka ni jadi najis. Ya? Sebab ada campur dengan lain. Tapi kenapa? Kenapa? Sebab okey. Ailah dekat sini. Sebab dekat sini. Bila cincin tu masuk ke dalam ayak perahan anggur tadi kan. Okey, ayak perahan anggur bersih. Tapi sekarang ni cincin tu pun bila kena ayak perahan anggur bersih, tak ada masalah. Tapi sekarang ni bila dia simpan, ayak perahan anggur ni bertukar menjadi arak. Ketika tu arak ni najis dan terkena pada cincin tu tadi. Jadi cincin ni jadi mutanajis. Mutanajis satu benda yang terkotor dengan najis. Kemudian dia bertukar menjadi arak, menjadi cuka, bersih. Tetapi cuka ni telah dikotorkan dengan cincin yang mutanajis tadi. Jadi sebab tu dah hukum dia tak sah. Nampak tak? Baik. Jadi apa saja masuk dalam tu, dia telah mencemarkan sebab masa proses tempoh dia jadi arak tadi tu, benda tu terkotor ataupun ternajis dengan najis arak tadi. So bila dia tukar dia cuka, maka dikotorkan pula dengan benda asing ni tadi. Nampak tak? Batu ke, cincin ke, apa saja, kecuali dimaafkan apa? Biji-biji anggur yang sedikit. Sebab apa? Benda ni susah nak jaga. Sebab dalam satu kaedah syariat, setiap benda yang payah sangat kebiasaan dia benda tu nak jaga, maka dia berpindah kepada hukum dipermudahkan. Di kaedah dipanggil al-masyaqqatu tajlibu taisir. Perkara yang susah, yang ghalib dia, maksudnya kebiasaan ni memang benda tu berlaku, susah nak jaga, maka dia akan menuntut kepada memudahkan. Jadi kita pegang anggur, nak betul-betul nak bagi tak masuk langsung biji anggur ni payah. Nak kata biasa dia tu akan masuklah sebiji 2 biji. Jadi benda ni dimaafkan. Begitu juga sikit-sikit tangkai-tangkai dia. Jadi dimaafkan. Baik. Tapi sekiranya cerita macam cincin tadi jatuh, dia pun duk cari mana duk cincin aku semua. Lepas tu dia fikir, aku rasa jatuh dalam bekas ni apa. Dia pun buka. Dia buka, sungguh ada cincin dalam tu. Baik. Dia pun bawa keluar cincin ni. Dia ambil penyempit ke, bawa keluar kan. Selamat kata. Baik. Lepas tu dia tutup balik. Apa hukum sekarang ayak ni? Dia kena tengok ketika cincin tu tadi dibawa keluar, sebelum jadi arak ataupun tidak. Kalau belum jadi proses arak, tak ada masalah. Sebab hukum cincin tadi pun bersih. Kan? Tapi kalau ketika dia ambil apa ni, proses tu dah jadi arak, khalas. Nampak? Dia telah mengotorkan dia. Baik. Yang ni pertama. Nampak tak? Yang keduanya, itu pertama, masalah najis bertukar menjadi bersih. Yang kedua dia kata wal jildul maitati idza dubira, dan kulit bangkai sekiranya disamak ataupun disertu. Saya confuse perkataan samak dengan sertu ni, mana satu yang digunakan betul? Samak untuk cuci apa ni daripada najis babi, ataupun yang ni sertu maksudnya bersihkan membersihkan kulit, dipanggil sertu Sebab ada tempat saya mengajar, dia kata terbalik. Saya pun confuse mana satu betul penggunaan bahasa Melayu kan. Setengah orang kata ni sama, yang tu sertu, mana satu betul. Tapi tuan-tuan faham maksud dia sekarang ni. Okey, kulit binatang dia terbahagi kepada beberapa hukum. Pertamanya, binatang yang boleh dimakan. Kalau sekiranya binatang tersebut boleh dimakan dan disembelih dengan sembelihan yang sah dalam syariat, maka apa saja yang berkenaan dengan binatang tersebut benda yang bersih, kecuali apa? Darah dia yang memang darah mengalir, dan juga najis yang ada dalam isi perut dia. Tahi dia dalam isi perut dia, dan juga air kencing dalam pundi kencing dia. Itu memang najis lah, sebab tu memang asal najis. Tapi selain daripada tu, semua bersih dengan sebab sembelihan yang sah dalam syarak. Nak makan daging dia memang tak ada masalah lah. Tulang apa ni, hatta kulit dia sendiri pun. Kulit dia kalau tuan-tuan lalu makan, tak ada masalah, sebab pun bersih. Dekat Indonesia, saya pergi kat Jakarta tuan-tuan, saya nak ke Bogor masa tu. Ada perjumpaan guru kami, syekh kami masa tu. Kawan saya Kiai Auza'i Asirun nama dia, dekat Cengkareng.
Cengkareng ke Cengkareng apa entah, dekat-dekat dengan airport Jakarta. Ha? Cengkareng. Cengkareng. Ha, Cengkareng. Cengkareng. Tak. Ya betul. Ha, Cengkareng, Cengkareng. Ha, dia ada pesantren dekat sana. Pesantren Itqan. Jadi masa tu kami on the way ke Bogor, ke puncak Bogor. Dia bersinggah pergi kedai. Lepas tu dia bawa keropok. Saya tengok keropok tu seronok lah. Lepas tu dia kata, makan-makan. Dia panggil saya Syekh Nur. Dia kata, makan Syekh Nur. Nama saya Nur Khairul Nizam. Dia kata, makan Syekh Nur. Kata, ini enak ni. Ini keropok sapi. Keropok sapi? Kata, macam mana boleh, lembu tak faham lah, sapi tu lembu kan. Tapi kata, tang mana jadi keropok? Kan? Dia kata, kulitnya dia bikin keropok. Kata kulit sapi masuk kulit lembu dia buat keropok. Tak lalu saya nak makan. Kita rasa pelik tak bisa makan kan. Tapi dia pun makan lah kulit sapi. Jadi tapi nak kata hukum bersih, tak ada masalah. Dah sapi tadi dah disembelih secara syarak kan, boleh makan. Kita saya lah tak lalu masa tu. Tuan-tuan mungkin okey kot. Jadi nak makan tentang mana pun, lidah dia ke, mata dia ke. Kan ada orang makan telur dia. Jadi nak kata boleh, tak ada masalah. Tapi cuma kalau binatang yang boleh dimakan ni, kan macam lembu, kambing, unta, ni binatang yang boleh dimakan. Tapi kalau tak disembelih dengan sembelihan yang sah dalam syariat, ataupun memang mati kena langgak kereta ke, mati lemah ke, mati kena tanduk kat kawan dia ke, ni semua disebutkan dalam Al-Quran. Maka hukum dia bangkai dan haram. Wal mauqudhatu wal mutaradiyatu wan natihah. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wal mauqudhah, binatang yang mati sebab dibaling benda pada dia, macam baling batu. Begitu juga ulama kata sekarang sama seperti hukum apa? Tembak. Sebab dia panggil mauqudhah, dia pukul dengan pukulan yang kuat kan. Wal mutaraddiyah, binatang yang jatuh berguling daripada atas, jatuh dalam air ke, jatuh mati jatuh kat tempat tinggi ke. Wan natihah, binatang yang mati sebab kena tanduk dengan kawan dia, maksudnya mati bukan sebab sembelih. Semua hukum dia haram, jadi bangkai. Baik, walaupun binatang ni boleh dimakan asal dia, tapi sebab mati tu bukan sebab sembelihan syarak, maka semua dalam badan dia tadi jadi najis. Nak makan tang mana pun tak boleh. Nampak no tuan-tuan? Begitu juga binatang yang hidup tapi dia pergi potong sikit part badan dia. Dia kata boleh kot makan kan. Binatang ni hidup lagi. Dia pergi potong sikit kat paha tu, dia kata, ni boleh makan, ni buat steak ni. Mana boleh makan? Sebab dalam satu hadis Nabi kata, kullu ma yanfasilu min hayyin fa hukmuhu hukmu maitah. Setiap yang berpisah daripada binatang yang hidup, maka hukum dia bangkai. Nampak tak? Hukum dia bangkai. Walaupun binatang tu duduk nyawa lagi. Sebab saya ada dengar kawan saya daripada dia cerita. Ada setengah orang India, setengah Hindu. Dan dia nak jimat, dia bela lembu. Dia nak jimat, dia potong sikit potong sikit dekat paha lembu tu, dia masak. Dia tak mau sembelih seekor lembu, dia kata potong sikit makan. Kita mana boleh buat lagu tu. Nampak, hukum dia tetap hukum bangkai. Walaupun binatang ni hidup lagi, hukum dia bangkai. Nampak no? Tak boleh, jangan ubat lah. Kau potong kaki dia kata sebelah tak apa, kata nak boleh rasa sayang, seekor tu mahal kan, potong sikit. Mana boleh lagu tu. Baik, jadi binatang yang kalau dah mati dengan bukan cara sembelihan, walaupun binatang tu asal boleh makan, maka hukum dia bangkai. Semua dari badan dia tadi jadi najis, kecuali kulit dia. Kulit dia kalaunya sekiranya itulah tadi dibersihkan, disertu ke, dibersihkan bahagian yang ada darah dengan daging tadi tu, bagi hilang betul-betul, hilang sampai tak ada lagi. Dan syarat dia satu lagi, dia punya bulu kena trim, kena buang bulu dia sampai tak ada bulu. Sebab bulu binatang yang mati bukan sebab sembelih, hukum dia najis. Tapi kalau sekiranya binatang yang memang disembelih tadi, yang kita kata tadi, kalau sembelih kulit dia boleh makan, hatta bulu dia tak najis. Kalau nak buat kasut ke dengan bulu-bulu dia sekali, tak ada masalah, sebab dia mati dalam keadaan yang disembelih. Mati keadaan yang disembelih, boleh buat. Tapi kalau dia memang bangkai, boleh ambil dia punya kulit, tetapi bulu dia kena buang. Dan begitu juga semua binatang yang tak boleh dimakan, kecuali anjing dan babi. Semua binatang yang tidak boleh dimakan, disembelih ke tak disembelih ke, kalau sembelih pun sama je, tak boleh dimakan kan, hukum dia tetap bangkai. Rimau, singa, buaya, semua binatang ni kalau sekiranya mati, boleh ambil kulit dia,
Nampak kulit dia tadi asal bangkai, tapi kalau sekiranya dibersihkan bahagian dalam dia tu daripada darah, daripada daging-daging dia, bagi bersih, betul-betul bersih. Dan kalau dia ada bulu, wajib bersihkan atau hilangkan bulu dia, kan, sampai tinggal kulit betul-betul. Macam sekarang lah, dompet daripada kulit, kan kita beli yang apa, import daripada luar negara. Memang binatang-binatang ni mana disembelih pun memang bangkai, tapi tak ada masalah selagi mana dia dibersihkan kawasan dalam dia dan kawasan luar dia daripada bulu dia, tinggal kulit betul-betul, maka hukumnya bersih. Buat tali pinggang ke, ataupun buat dompet kita buh dalam seluar, kita solat sekali dompet tu, hukum dia bersih. Walaupun yang membersihkan tu bukan orang Islam. Orang bukan Islam memang dia takkan bersihkan ikut syariat apa-apa pun, tapi nak kata kat sini tak perlu pun niat dan tak perlu pun proses-proses yang tertentu. Yang pentingnya bersihkan dia punya bahagian yang dalam daripada darah-darah dan daging-daging tadi tu, dan juga bulu dia hilangkan, tinggal kulit betul-betul saja. Ini yang dikatakan wal jildul maitati idza dubira. Dubira tu maksudnya proses tadi tu, bersihkan. Bersihkan sini bukan dengan air, dengan benda yang boleh menghilangkan dia, dengan chemical ke, bahan kimia sekarang ke. Kalau zaman dulu, hatta benda najis sekalipun, maksud dia kalau nak hilangkan daging-daging dan juga apa, bekas-bekas daging dengan darah-darah tadi dan lemak-lemak tadi tu, dengan sesuatu yang panas, walaupun benda tu asal najis, seperti tahi burung merpati. Tahi burung merpati dia kan kuat kan, tengok kalau kena kat kereta, kalau tak cuci cepat boleh tanggai, cat. Jadi boleh gunakan tahi burung merpati ni untuk bersihkan, untuk tanggalkan hak daging-daging tu, walaupun dia sebenarnya asal najis. Sebab maksud yang kat sini adalah nak hilangkan, membersih dan hilangkan yang bahagian-bahagian darah-darah, lemak-lemak tu. Itu je. Macam mana nak buat pakai tahi burung merpati? Contohnya dia bentangkan, dia dah lapar kan, dia bentangkan kawasan dalam tu. Katalah dia tabuk dengan apa ni, makanan. Burung merpati banyak, dia tabuk dengan apa tu, bijirin tu kan. Burung merpati datang, makan mana berak satu. Jadi penuh kat situ. Lepas tu dia pun berus, sap, hilang pun dia kira bersih lah. Sebab maksud dia lah nak hilangkan hak darah-darah tu. Nampak tak? Dan juga kulit dia wajib hilangkan. Jadi bila dah tinggal betul-betul kulit tu, tak ada masalah untuk kita buat baju ke, buat kasut ke, tali pinggang ke, hatta buat bekas minum makan pun tak apa. Malah sebenarnya zaman dulu mereka gunakan bekas makan minum daripada kulit binatang. Kan zaman Nabi SAW dipanggil an-nitqu, tempat alah makanan, kan, daripada benda macam ni. Dan bekas ayak dia panggil qirbah. Qirbah tu satu bekas dia jahit daripada kulit binatang, dia bulat gemuk, lepas tu muncul dia tiruh, untuk buka dan tuang ataupun minum terus direct macam tu. Dan mereka ikat dengan tali, gantung ke atas kat rumah, buah ayak siap-siap. Dulu tak ada paip rumah tuan-tuan kan. Zaman Nabi SAW ada paip masuk ke rumah. Ayak mereka ambil dekat air Zam-Zam. Kalau kat Mekah, kat ayak Zam-Zam, dekat telaga-telaga. Dan telaga tu kadang-kadang dalam satu kampung tu satu saja, nak pergi jauh. Jadi mereka ambil siap-siap, bawa balik rumah. Jadi ayak minum ni mereka akan simpan dalam qirbah tadi, bekas daripada kulit. Jadi boleh digunakan bekas tersebut, walaupun asal dia kulit ni kulit bangkai. Nampak no tuan-tuan, asal kulit bangkai, tapi dia menjadi suci dan bersih kalau sekira kita dabar dia, maksudnya bersihkan dia dengan cara yang kita sebutkan tadi. Baik, kalaulah kita dah buang dia punya bulu-bulu tadi tu, tapi biasanya ada tinggal sikit-sikit yang dah tak boleh nak trim dah. Biasa tak? Tuan-tuan kalau tengok kompang kan kadang-kadang kulit lembu, kadang kulit kambing kan. Saya pernah dengar kata kompang ni paling bagus kulit kambing, katanya kan. Ilmu kompang ni dah makin pupus. Ada kat kampung ni teror-teror. Jadi tolong turunkan ilmu kepada pemuda-pemuda kita. Lah ni kalau kena kahwin pun, kompang pun pakai rekod kan. Pengantin datang tekan play je. Kerupak bunyi keluar dekat apa? Dekat speaker. Memang tak syok, tak sedap. Tapi nak buat macam mana? Aku pernah kompang dah tak ada, dah pupus. Lepas tu dah pupus lah. Lepas tu bunyi kompang saja, perasan tak? Bila kita tekan tu bunyi kompang saja. Sedangkan dulu kumpulan kompang, depa bukan kompang saja, depa berselawat. Hak tu sebenarnya maksud dia. Pertama kompang ni memang sunnah tuan-tuan. Nabi kata a'linu al-walimata bi-dharbi dufuf. Iklankan, announcekan. Ini maksud dia apa? Announcement, buat announcement. Hebahkan perkahwinan ni dengan pukul gendang. Dufuf, gendang Nabi kata. Kan? Nabi kata a'linul walimata
Lepas tu wadribu 'alaiha bidufuf. Hebahkan perkahwinan. Sebenarnya perkahwinan ni antara benda yang sunat patut dibuatlah menghebahkan. Habaq kat orang. Macam kita buat kat kampung ni. Bukan kenduri sikit-sikit. Yelah, tapi sekarang ni SOP dah macam mana kan. Tapi nak kena habaq supaya besok tak jadi fitnah. Tahu-tahu nanti tengok kawan tu dah berjalan kan. Tengok Pak Long tu kata, kena kata anak bukan anak kata. Segak semacam kan. Apa dia kan. Dia fitnah. Rupanya kawan dah pasang satu lagi senyap-senyap. Tak mau iklan. Lepas tu dia kena iklankan lah. Macam mana nak iklan kan. Kalau hak pertama tahu naya kan. Tapi patut dia kena iklankan. Lepas tu pukul dah kompang tu. Asalnya nak habaq kat orang semua. Ada kenduri. Mai. Nabi kata seburuk-buruk makanan adalah makanan kenduri. Syaru ta'ami ta'amul malimah. Seburuk makanan kenduri. Tapi pun maksud dia, bila kenduri tu ajak orang orang kaya saja, hak fakir tak ajak, orang susah tak ajak. Sebab tu asal dia kenduri tu kita pukul-pukul. Siapa dengar tu kata ada kenduri tu, jom try pergi. Kalau orang betul tak apa, mai masuk-masuk kata. Makan makanan banyak tak ada masalah. Patut lagu tu lah. Tapi yalah kan. Lah ni payah. Tu nak kata satu lagi, kompang tu dah tak jadi dah sekarang ni. Sebab apa? Dah pakai rekod. Lepas tu yang satu lagi penting selawat tu. Selawat tu sebenarnya penting tuan-tuan. Sebab dalam satu hadis Nabi kata, majalasa qaumun fi majlisin. Tiada satu kaum pun duduk dalam satu majlis yang mana dia kata la yadhkurunallaha fihi. Mereka duduk majlis tu tapi tak mengingati Allah, tak sebut Allah. Wala yusalluna ala nabiyihim, dan mereka tak selawat pada nabi mereka. Illa kanat alaihim taritan yaumil qiyamah. Melainkan majlis itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. InsyaAllahu azabahum wa insya'a ghafara lahum. Kalau Allah Ta'ala kenaki, Allah Ta'ala boleh azab mereka. Dan Allah Ta'ala kenaki, Allah Ta'ala ampunkan mereka. Hadis ni riwayat Tirmizi dan beberapa riwayat lain. Sebab tu tuan-tuan, saya perhati tengok kan budaya-budaya kita Malaysia dulu. Asal ada buat majlis sikit dia, kita ada buat berselawat. Benda tu sebenarnya ada dalil dia. Ada majlis selawat, ada buat majlis tahlil, kita ada zikir dalam majlis kita. Dapat anak cukur jamboi, kita selawat. Nampak no? Kenduri kahwin pun nampak pasukan kompang pun berselawat kan, nama ramai. Asal ada majlis dia, kita serta dengan selawat. Hak ni yang kita nak sebenarnya. Tapi lah ni dah makin pupus tu lah nak kata. Jadi Pak Long otai-otai yang masih ada ilmu ni kena turunkan. Nampak no? Buatlah, cuba buat grup juga. Grup marhaban berzanji. Tak tahu kat sini ada lagi ke tak grup marhaban berzanji ni. Dulu kat Kedah ada juga kan, kelab tu ni. Tapi biasanya orang perempuan je. Hak lelaki pun nak kena berjanji pun. Ni maulid nak dekat ni tuan-tuan. Ada majlis masa maulid ada lagi. Saya pun tak tahu dah sekarang ni. Dulu saya Mahat Tafiz saya itu masa sebelum PKP. Covid ni, Allah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala lah supaya. Sebab saya rasa memang bukan rasa, memang yakin hak majlis nak kata ada zikir, ada selawat, inilah sebenarnya majlis yang kita nak angkat, nak turun rahmat Allah Ta'ala, nak angkat bala. Ni sepatutnya. Saya teringat masa kami mula-mula buka Mahat Tafiz dekat Kampung Temung Hulu kan. Kami orang luar, saya orang luar. Kawan saya hak yang Ustaz Faisal tu, walaupun dia ayah dia asal orang Kota Lama Kanan, tapi dia pun membesar kat Kedah. Baru ni je buat balik rumah kat sini. Jadi sebab tu kita kami buat Mahat Tafiz di sini tu, cari Ustaz Yahya tu kata ada tempat dia pun kata bolehlah buat. Kami buat kat Kampung Temung tu. Tapi kami orang luar tak tahu apa dengan cerita Kampung Temung ni, makam Tok Temung tak tahu. Bila dah duduk sana sikit-sikit baru tahu cerita. Tapi subhanallah tuan-tuan, ada benda pelik banyak. Saya sebelum datang ke sini, saya mimpi macam-macam mimpi. Saya tak tahu apa makna mimpi. Saya cerita pada guru saya. Tapi saya tak boleh ceritalah, dia rahsia. Tapi salah satu dari mimpi saya itu, saya tanya guru saya kata, insya-Allah tempat yang kau nak pergi ni satu masa dulu tempat ilmu kata. Tapi ilmu ni dah mati. InsyaAllah dia kata kau datang, kau hidupkan balik ilmu ni. Rupanya bila saya pergi, betul Kampung Temung ni rupanya, ni kawasan tu sampai Cegagalah ni, rupanya kampungan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW. Tapi generasi yang kemudian ni pun tak tahu. Tapi saya jumpa seorang pakcik tu, Pak Said Amran. Dia panggil, dia buat kenduri rumah dia. Lepas tu dia tanya, boleh tak selawat-selawat? Saya memang adalah, bolehlah sikit-sikit dengan anak murid. Kami baca maulid Daibai. Buatlah sikit-sikit, simple-simple. Saya pandai sangat budak juga. Mana baca sikit, mengalir mata dia. Teriak. Dia kata Allah, rindu ni kata majlis maulid.
Dulu rupanya memang adat, main satu-satu amalan dekat kampung sana. Tapi main generasi ni kata dah tak ada lah. Lepas tu bila baca sejarah baru tahu, rupanya kampung Cegah Galah tu semua tu asal kampung asal keturunan kawasan kampung asal pendapatan Ahlul Bait, asal daripada Parit. Syekh-syekh Jamul Lail semua asal dia buka ke sana. Jadi ni lah sebenarnya asal dia, keberkatan yang melimpah. Jadi tuan-tuan, benda ni makin pupus. Semalam beberapa hari lepas saya pun cakap kat mana tau pengajian. Kita tengok yang datang pengajian kebanyakannya tengoklah tuan-tuan punya kan, warga-warga emas ni kan. Lepas tu saya tengok kalau ada orang muda saya cukup seronok. Kan ada orang muda cukup seronok tengok ada orang main mengaji. Tapi kita risau kebanyakannya orang muda alam dia dah lain tuan-tuan. Kan kita duduk alam lain, tuan-tuan duduk alam lain. Sekarang ni nak mengaji, nak beramal, nak ikat diri pada Allah Ta'ala. Tapi satu masa generasi muda dia dah lain dah. Lepas ada alam TikTok, alam Instagram, entah apa benda punya alam kan. Yang ni kita takut tak ada siapa dah meneruskan kan majlis-majlis ilmu, majlis zikir ni. Tapi tak apa, kita sama-sama sama-sama lah hidupkan mana yang boleh. Baik, saya sikit lagi habiskan. Jadi asal najis tadi iaitu apa dia? Bangkai. Tapi kulit dia Nabi sendiri kata, dan satu hari tak salah saya satu sahabat perempuan, isteri Rasulullah SAW, Ummu Salamah tak salah saya, ataupun salah seorang daripada isteri Nabi SAW, tarik binatang bangkai, satu bangkai, rasanya kambing. Lepas tu Nabi kata, kamu nak buat apa? Kenapa tak mengambil manfaat daripada dia? Nabi kenapa tak mengambil manfaat daripada kulitnya? Maka kemudian mereka kata, wahai Rasulullah, ianya bangkai. Nabi kata, kullu ihabin idza dubigha faqad tahur. Setiap kulit kalau sekiranya dia disamak atau disertu tadi, dibersihkan, maka dia menjadi suci. Asal dia najis, tapi di sini ada pengecualian. Dia jadi bersih dengan kita bersihkan dia. Nampak no? Dan yang ketiga, dia kata apa saja najis yang menjadi binatang. Yang ni sebenarnya secara saintifiknya tak tepat. Cuma ulama' dulu mereka duk perhati dengan teknologi yang ada pada mereka. Mereka tengok ada benda najis tiba-tiba jadi binatang. Contohnya apa? Binatang mati. Tiba-tiba keluar ulat. Dia kata ulat ni main mana? Jadi mereka pun pemerhatian yang ada terhad masa tu. Mereka kata ulat ni jadi daripada bangkai ni. Daripada bangkai jadi ulat. Jadi asal bangkai najis. Adakah bila ulat menjadi daripada bangkai ni, ulat ni pun najis? Tapi tak, ulat tak najis. Maksud dia tuan-tuan, katalah ada ulat termasuk dalam poket baju kita. Kita solat. Lepas tu kita lepas solat perasan, ya Allah ada ulat. Ulat apa ni? Ulat bangkai. Katalah kita solat jatuh ke atas. Atas ada bangkai, contoh kan, ulat bangkai. Baik, solat kita tadi sah tak? Solat sah, tak ada masalah. Sebab setiap binatang yang hidup, hukum dia bersih kecuali babi dengan anjing saja. Lagi mana dia ada nyawa, dia bersih. Walaupun kita geli lah kot kan. Ulat yang geli kita rasa kan. Ulat ke, cicak ke, tikus ke, memanglah binatang ni kotak dan geli, tapi hukum dia bersih. Kalau tikus jatuh dalam bekas ayak kita, dan kata satu baldi kan, keluar balik hidup-hidup depan mata kita, bersih tak ayak ni? Ayak ni bersih, melainkan kalau dia masuk dalam tu dan terkencing, lepas tu ada bau najis tu jelas, tu dia najis, dia jadi najis sebab kencing, bukan pasal binatang ni. Binatang ni hukum bersih. Selagi mana dia ada roh pada dia, ni hukum dia bersih. Jadi macam tu juga ulat-ulat ni, kalau sekiranya dulu mereka menganggap bahawa dia jadi daripada bangkai. Sebab tu mereka kata asal dia najis, tapi bila dia jadi binatang maka dia menjadi bersih. Tapi berdasarkan kajian moden sebenarnya bukan ulat ni jadi daripada bangkai, tetapi ulat ni menjadi di dalam bangkai tu. Datang langau apa semua kan, kemudian dia bertelur, dia letakkan dia punya telur-telur ke benda tu, kemudian dia jadi ulat. Jadi asal dia bukan pun sebenarnya ikut kaedah yang sama. Jadi tak ada sebenarnya binatang yang jadi daripada najis. Nampak no? Jadi 3 benda ni lah cuma dalam kitab yang katakan najis yang boleh menjadi bersih. Adapun selain padanya benda yang dalam badan, bukan luar badan. Apa maksud dia dalam badan? Contohnya kasturi. Kasturi ni asal daripada darah, tapi proses tu berlaku bukan di luar badan, dalam badan kijang. Jadi yang ni dia tak termasuk dalam masalah macam ni. Susu asal daripada darah, tapi proses tu berlaku dalam badan. Maka ni tak kira sebagai asal dia benda tu najis kemudian bertukar. Sebab apa saja bertukar daripada dalam badan, dia tak kira sebagai proses yang sama.
Yang kita bincang sekarang ni proses yang di luar badan. Nampak no? Baik, insya-Allah no. Jadi sampai sini dulu tuan-tuan, saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah SWT, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan wa amnun 'alaina mahabbatahu وبعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.